Assalamualaikum and hai semua. Nama saya Intan Nazatu Syafiqah. Hari ini saya nak membincangkan tentang KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Visi bagi KSPK adalah pengurusan pendidikan prasekolah bertaraf dunia. Misi pula membangunkan sistem pengurusan pendidikan yang bertaraf dunia bagi memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Matlamat Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan bertujuan memperkembangkan potensi murid berumur 4 hingga 6 tahun secara menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia menghadapi cabaran mengikut pembelajaran seterusnya. Objektif Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada murid untuk mencapai objektif seperti yang berikut. 1. Menggunakan bahasa yang untuk berkomunikasi dengan berkesan. 2. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan harian untuk murid beragama Islam. 3. Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. 4. Menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. 5. Menyayangi dan menghargai alam sekitar. 6. Memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. 7. Mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. 8. Mengembangkan daya kreatif dan estetika. Dan 9. Mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Pelaksanaan kurikulum: komunikasi, pendedahan kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Sains dan teknologi, pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik. Pengetahuan dan kemahiran, kerohanian, sikap dan nilai, penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Perkembangan fizikal dan estetika, perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri, pemupukan daya imajinasi, kreatif, bakat dan apresiasi keterampilan diri, pemupukan kepimpinan dan sahsia diri melalui aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum, kemanusiaan, pendedahan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global. Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Kandungan kurikulum. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan digubal dengan memberi penekanan kepada 3 bahagian utama, iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Standard kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard pembelajaran, suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard prestasi, suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid. Bahasa Melayu, kemahiran mendengar dan bertutur. 1. Mendengar dan memberi respon terhadap pelbagai bunyi di persekitaran. 2. Mendengar, memahami dan memberi respon secara gerak laku dan lisan. 3. Mendengar dan mengecam bunyi bahasa. 4. Berinteraksi menggunakan ayat mudah. 5. Bertutur untuk menyampaikan idea. Kemahiran membaca, menguasai kemahiran prabaca, mengenal huruf abjad. 3. Membina dan membaca suku kata dan perkataan. 4. Membaca dan memahami frasa dan ayat. 5. Membaca dan memahami bahasa bacaan. 6. Memupuk bacaan luas. Yang ketiga, kemahiran menulis. 1. Menguasai kemahiran pratulis. 2. Menguasai kemahiran menulis. Bahasa Inggeris. First, listening and speaking. 1. Listening to and identify sound. 2. Listening to and respond appropriately. 3. Listen to, understand and respond in a variety of contexts. Number 2. Reading. Illustrate the correct manner in handling books. 2. Apply sounds of letters to recognized words. 3. Demonstrate understanding of a variety text in the form of print and non-print material. 4. Develop interest in reading independently for information and enjoyment. Writing. First, develop pre-writing. 2. Develop writing skill. Pendidikan Islam. Nombor 1. Al-Quran. 1. Mengetahui hijaiyah. 2. Menghafaz beberapa surah dari juzuk Am'ah. 3. Mengetahui bahasa Arab mudah. Akidah. 1. Mengamalkan kalimah syahadah sebagai asas keimanan kepada Allah. Memahami asas beriman kepada Allah. 3. Memahami maksud nama Allah, Asmaul Husna. 4. Memahami rukun iman. 5. Memahami rukun Islam. Ibadah. 1. Menunjukkan cara bersuci secara dengan betul. 2. Melakukan wuduk. 3. Mengetahui solat fardu. 4. Melakukan simulasi dalam solat. 5. Memahami ibadah puasa. Sirah. 1. Mengetahui Nabi Muhammad SAW dan keluarga baginda. 2. Memahami peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW.
3. Mengamalkan akhlak dan sifat Nabi Muhammad SAW. Akhlak. 1. Mengaplikasikan adab dalam kehidupan. Jawi. Menulis huruf jawi, mengetahui huruf jawi, membaca perkataan yang mengandungi 2 suku kata terbuka. Pendidikan moral. 1. Kepercayaan kepada Tuhan. Mengetahui kewujudan Tuhan. Baik hati. 1. Mengamalkan sikap membantu orang lain. 3. Bertanggungjawab. Melaksanakan tanggungjawab diri. Berterima kasih. Menunjukkan sikap berterima kasih atas pemberian bantuan dan jasa yang diterima. 5. Hemah tinggi, mengamalkan sikap sopan dalam pertuturan dan tingkah laku. 6. Hormat, mengamalkan sikap hormat. 7. Kasih sayang, menyayangi diri sendiri, orang lain dan haiwan. Keadilan, mengamalkan sikap adil dalam pergaulan. Keberanian, bersikap berani dalam kehidupan harian. Kejujuran, menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan. Kerajinan, bersikap rajin dalam kehidupan harian. Kerjasama, bekerjasama semasa melakukan tugasan. Kesederhanaan, mengamalkan sikap kesederhanaan dalam kehidupan. Toleransi, mengamalkan sikap bertoleransi dalam pergaulan. Kreativiti dan estetika. 1. Muzik, menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoire. 2. Memainkan alat muzik perkusi. 3. Membuat pergerakan mengikut muzik. 4. Menghayati muzik daripada pelbagai repertoire. Drama, melakukan pelbagai watak. Seni visual, mengetahui unsur seni. 2. Mengetahui media dalam menghasilkan karya seni, aplikasi seni. 3. Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya seni, ekspresi kreatif. 4. Menghargai karya seni, apresiasi seni. Sains awal. Sikap saintifik, menunjukkan sikap saintifik dan nilai murni. Kemahiran proses sains, membuat pematang menggunakan kelima-lima deria. Menjelaskan objek. Kemahiran proses sains, membuat pengukuran, membuat inference, meramal, berkomunikasi. Menyiasat alam hidupan. 1. Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 2. Memperoleh pengetahuan asas tentang bahagian badan dan deria manusia. Membuat penerokaan ke atas tumbuh-tumbuhan. Menyiasat alam bahan, meneroka sifat bahan. Menyiasat alam fizikal, meneroka alam fizikal dalam kehidupan seharian. Matematik awal. 1. Pengenalan pranombor, memadankan objek, membandingkan kuantiti objek, membuat seriasi, mengecam dan membina pola. Pengenalan pranombor, memahami konsep
ketekalan konsep nombor, mengetahui sifar, memahami nombor 11 hingga 20, memahami siri 10 hingga 100. Operasi nombor, menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 18. 2. Menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 18. Nilai wang, mengecam dan menggunakan wang yang berlainan nilai. Konsep masa dan waktu. 1. Memahami waktu dalam konteks kehidupan seharian. Bentuk dan ruang, mengetahui kedudukan objek dalam ruang. 2. Mengasihkan binaan berdasarkan bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran. 3. Membuat pelbagai binaan mengikut kreativiti. Kaedah penilaian. Jenis penilaian. Penilaian formatif. Penilaian dijalankan secara berterusan sebagai sebahagian daripada proses pembelajaran dan pengajaran. Penilaian formatif menggabung jalinkan penilaian formal dan informal bagi mendapatkan maklum balas dan membuat tindakan susulan untuk membantu dan membina kecakapan bahasa. MOE mencadangkan penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning. Penilaian sumatif. Penilaian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau tahun. Penilaian memberikan nilai yang dapat membezakan pencapaian antara bagi tujuan pemilihan dan penempatan. Penilaian sumatif dan formatif dapat memberikan maklumat berbentuk data, informasi, maklum balas yang menyeluruh tentang perkembangan murid. Penilaian sumatif, penilaian pembelajaran. Maklum balas sekali, peruntukan waktu spesifik. Tidak ada penilaian kendiri. Penilaian formatif, penilaian nilai untuk pembelajaran. Maklum balas berterusan, peruntukan waktu fleksibel. Ada penilaian kendiri. Konsep penilaian. Penilaian untuk pembelajaran, assessment for learning. Penilaian sebagai pembelajaran, assessment as learning. Penilaian ialah pembelajaran, assessment is learning. Penilaian, kurikulum, pembelajaran dan pengajaran, penilaian. Penilaian sebagai pembelajaran. Yang ini penilaian untuk pembelajaran. Yang ini penilaian ialah pembelajaran. Kajian penilaian. Kajian penilaian dapat membantu peningkatan keupayaan dalam pembelajaran, dapat mengubah suai kandungan dan konteks pembelajaran, dan dapat merancang keperluan masa depan. Jadi, itu sahaja pembincangan saya tentang KSPK. Bye. Assalamualaikum.